menyampaikan ceramah beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Saudara pengacara majelis yang saya raikan, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Haji Nurdin, yang didatangkan khas daripada Pulau Mutiara, Pulau Pinang, untuk datang ke Pulau Terengganu bersama-sama kita pagi tadi. Malam ini kita berada di Kemaman. Kepada teman-teman saya yang mewakili NGO, badan-badan NGO seluruh Kemaman ini yang berada di atas pentas, kepada seluruh tetamu-tetamu jemputan, para alim ulama, para ustaz, saudara yang mewakili badan-badan, yang mewakili pertubuhan-pertubuhan, termasuk pertubuhan Persik, Persatuan Silat Daerah Kemaman, yang menyambut saya waktu saya tiba sebentar tadi, dan seluruhnya hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam cuaca yang sangat-sangat mengizinkan. Angin sepoi-sepoi bahasa bertiup, panas sangat pun tidak, sejuk sangat pun tidak. Dalam suasana ketenangan malam ini, jam saya menunjukkan lagi 2 minit pukul 11. Saudara-saudara yang duduk di bawah, yang duduk di kerusi. Cukuplah saya mengatakan, malam ini adalah malam yang ke-24 roadshow. Tiap-tiap malam tidak ada hentinya, disambut satu malam dengan satu malam yang lain, satu malam dengan satu malam yang lain. Dan malam ini, untuk pengetahuan saudara, adalah di antara malam-malam yang saya saksikan kehadiran yang begitu ramai sejak 23 roadshow yang telah lalu. Alhamdulillah, daripada petang tadi saya diberitahu teman-teman datang dari berbagai-bagai pelosok di sekitar Kemaman ini, bukan nak melihat wajah Hasan Ali. Tuan-tuan boleh melihat wajah Hasan Ali hampir setiap hari di dada-dada akhbar, hampir setiap hari disalurkan melalui televisyen dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan datang nak mendengar message yang nak disampaikan oleh Hasan Ali. Mesej yang dibawa oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz Muhammad Hafiz tadi, mesej yang tidak lain dan tidak bukan apapun. Saudara dan saya, siapa pun, daripada mana pun, apa latar belakang pun, apa ideologi pun, pastinya satu yang paling nyata, yang paling jelas, tuan-tuan dan saya mesti kembali menghidupkan Islam pada diri. Kembali menghidupkan Islam dalam konteks keluarga kita, kembali menghidupkan Islam dalam konteks masyarakat jiran tetangga kita, kembali menghidupkan Islam dalam proses negeri dan negara kita, dan kembali menghidupkan Islam untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya
penyelesaian buat masyarakat, penyelesaian buat umat. Bergaduh adik-beradik balik kepada Islam. Bergaduh dalam masyarakat balik kepada Islam. Tak sependapat di antara teman-teman hingga menimbulkan pertengkaran dan juga menimbulkan pergeseran dalam masyarakat balik kepada Islam. Nak mengurus keluarga balik kepada Islam. Nak mengurus bisnes balik kepada Islam. Nak mengurus negeri balik kepada Islam. Nak mengurus negara balik kepada Islam. Apalagi nak mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya hanya kita mesti balik kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan dan puan, antara wahyu yang terakhir, jumhur ulama mengatakan inilah wahyu yang terakhir diturunkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Wahai orang Kemaman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Ibarat air yang ada di dalam cawan ini. Air itu penuh sampai ke permukaan cawan, yang mengatakan perfectnya air itu sebagai pengisian kepada cawan ini. Bila perfect, ditambah pun tak boleh, dikurangi pun tak boleh. Kalau dia kurangi, dia tidak perfect lagi dari segi pengisian air. Kalau ditambah lagi, dia akan melimpah kerana dia sudah perfect. Begitulah Islam lebih kurangnya. Islam yang diberikan kepada saudara, Islam yang diberikan kepada saya, Islam yang kita akan turunkan kepada anak, cucu, cicit, piut kita, Islam yang telah didokongi oleh bapa, datuk, nenek, moyang, segala moyang. Saudara-saudara, teman-teman saya di Kemaman, teman-teman yang datang berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai kampung di Kemaman ni, kampung Gong Limaunya, kampung Mak Cilinya, yang hadir pada malam ini, marilah kita wariskan satu pewarisan yang tidak ada tukarannya dalam kehidupan dunia ini. Warisan itu, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan yang hadir bersama dengan saya, sebelum kita mati, kita nak tinggalkan sesuatu kepada anak-anak dan isteri kita. Kebanyakannya nak tinggalkan rumah sewa, kebanyakannya nak tinggalkan wang dalam bank, kebanyakannya nak tinggalkan tanah-tanah, tambahan tanah-tanah dan sebagainya, untuk melihat anak cucu kita nanti insya-Allah dalam kehidupan mereka, mereka berada dalam keadaan yang sejahtera dan bahagia dalam hidup mereka. Tapi saudara-saudara, tinggalan-tinggalan ini tidak banyak artinya kalau ditinggalkan harta ini kepada anak yang beriman. Maka saudara-saudara, bergeraklah harta itu secara keimanan. Tapi kalau ditinggalkan harta-harta itu kepada anak yang tidak salat, anak yang tidak taat kepada Allah, anak yang tak membawa kehidupan yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yang terumbang-ambing, anak yang waktu malam menjadi siang, siang menjadi malam, anak yang sudah terjerumus dalam berbagai pelakuan-pelakuan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak guna tuan-tuan tinggalkan harta benda itu. Tak guna tuan-tuan tinggalkan emas berbongkal itu. Tak guna tuan-tuan tinggalkan dalam bank puluh ribu, ratusan ribu untuk anak-anak itu. Tapi saudara dan saya mesti tinggalkan satu perkara kepada anak cucu cicit kita. Malam ini kita buat satu kepastian. Malam ini kita mesti buat satu kepastian untuk mewariskan, meninggalkan kepada anak-anak kita. Di samping harta sedikit, di samping bank, duit dalam bank sedikit, marilah malam ini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak tinggalkan Islam buat kamu. Aku nak berikan iman buat kamu. Aku nak berikan takwa buat kamu. Aku nak berikan dengan izin Allah ihsan buat kamu. Saudara-saudara, sebab itu persediaannya untuk memberikan Islam, mewariskan Islam ini, persediaannya bukan boleh satu orang, bukan boleh beberapa orang dalam kampung kita, bukan boleh beberapa orang dalam kampung Pekalan Pandan itu saja. Tak boleh. Seluruhnya. Ketua kampungnya mesti bawa Islam, JKK-nya mesti bawa Islam, bahagian wanitanya mesti bawa Islam, bahagian pemudanya mesti bawa Islam, bahagian nelayannya mesti bawa Islam, bahagian petaninya mesti bawa Islam, bahagian penternaknya mesti bawa Islam, cikgunya mesti bawa Islam, guru besarnya mesti bawa Islam, pengetuanya mesti bawa Islam. Seluruhnya
mesti membawa agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi Muhammad telah wafat. Tuan-tuan, telah wafat 1500 tahun yang lalu. Dah lama Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir. Daripada jalinan, daripada rangkaian para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad ada yang terakhir sekali. Nabi sudah wafat, Khulafaur Rasyidin semuanya telah wafat. Sayyidina Abu Bakar telah wafat, Sayyidina Umar telah wafat, Sayyidina Utsman telah wafat, Sayyidina Ali telah wafat, seluruh para sahabat dan tabi'in telah pun wafat. Kitalah yang menyambung, saudara. Lidah Nabi kita kena sambung, perjalanan Nabi kita sambung, gerak kerja Nabi kita sambung, langkah-langkah Nabi kita sambung, hayunan tangan Nabi kita kena sambung, pendengaran telinga Nabi kita kena sambung, pandangan mata Nabi kita sambung. Inilah mesej yang dibawa oleh Ustaz Muhammad Hafiz sebentar tadi. Dan inilah juga mesej yang mesti dibawa oleh seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya berada di Kemaman, di Cukai, di dataran Cukai ini. Inilah yang kita nak pesankan kepada seluruh masyarakat. Marilah kita bawa untuk menjamin satu kehidupan. Di dunia kita berjaya dan di akhirat kita berjaya. Kehidupan yang bersendi kepada al-falah. Al-falah, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan di dunia, marilah kepada kejayaan di akhirat. Seruan al-falah tidak ada dalam agama-agama lain. Tidak ada dalam agama-agama bikinan manusia atau agama yang diturunkan daripada langit selain daripada Islam yang menyuruh kepada al-falah. Al-falah artinya berjaya di dunia, al-falah artinya berjaya di akhirat. Saudara, sebagai mukaddimah kepada ucapan ini, saya berharap sangat. Saya datang nak junjung Islam. Saudara dan saudari datang nak agungkan Islam. Saya datang nak junjung insya-Allah satu tanggungjawab, satu tugas kenabian dan kerasulan yang ditinggal oleh para nabi dan para rasul, terutamanya khatamin nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup adalah untuk Islam, kita bernafas adalah untuk Islam, kita kaya adalah untuk Islam, kita berada adalah untuk Islam, kita sehat adalah untuk Islam. Mata boleh memandang adalah untuk Islam, telinga boleh mendengar adalah untuk Islam, jantung berdenyut adalah untuk Islam, aliran darah sampai kaki, sampai kepala, sampai otak adalah untuk Islam, boleh bercakap adalah untuk Islam, boleh mendengar adalah untuk Islam, seluruhnya adalah untuk Islam. Marilah tuan-tuan dan puan, saya pesankan kepada diri saya mukadimah ini dan pesankan kepada saudara-saudara, mari kita bersama-sama menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi mereka yang tidak lain dan tidak bukan dalam hidup mereka yang disanjung, yang dipuji, yang dipuja, yang dijalankan, yang dilandaskan, yang dibesarkan, yang diagungkan. Tidak lain dan tidak bukan perjuangan menegakkan agama Allah. Allah janji bahawa kita insya-Allah kalau kita membantu agama Allah, pasti Allah menegakkan kedudukan kita dan menjadikan kejayaan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Teman-teman saya yang saya muliakan sekalian. Saudara, kita sudah berada dalam program roadshow ini dah masuk 2 bulan sekarang ini. Setiap malam saya dengan teman-teman, setiap malam saya dengan ahli keluarga terdekat mengunjungi tempat demi tempat, daripada Johor Bahru sampai ke Perlis, daripada Selangor sampai ke Pahang, dan insya-Allah akan berangkat juga ke Sarawak dan ke Sabah untuk membawa satu mesej kepada umat. Mesej kepada umat tidak lain dan tidak bukan demi Allah dan Rasulnya, demi Islam, demi masyarakat kita, demi orang Melayu, demi institusi raja yang kita perjuangkan bersama-sama. Marilah kita bulatkan tekad, marilah kita bulatkan semangat, marilah kita bulatkan keyakinan kita bahawa saudara dan saya diamanahkan oleh Allah untuk membawa mesej ini dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya dihujani dengan berbagai-bagai pertanyaan, sama ada dalam email,
sama ada dalam SMS, sama ada dalam panggilan telefon, sama ada menerima fax daripada teman-teman, termasuk teman-teman di luar negara. Kita dapat email daripada Jerman, kita dapat email daripada United Kingdom, kita dapat email daripada Jordan, daripada Kairo, daripada Kahirah, kita dapat email daripada Riyadh, kita dapat email daripada Makkah, daripada Madinah, kita dapat email daripada London, kita dapat email daripada Rusia, kita dapat email semerata dunia. Termasuk yang terakhir, teman-teman yang ada di Melbourne di Australia menanyakan kedudukan saya kerana akhbar-akhbar, kerana majalah-majalah, kerana laporan-laporan yang dibuat, sama ada laporan daripada saluran elektronik atau media bacaan, media cetak, banyak memperkatakan tentang Hasan Muhammad Ali. Saya merasakan teman-teman di Kemaman pun curious. Teman-teman di Kemaman pun ingin mengetahui. Kita dah dengar di kedai kopi, kita dah dengar di tempat-tempat hiburan, kita dah dengar di tempat-tempat publik, kita dah dengar daripada orang sana dan orang sini, kita dah dengar daripada kaum keluarga, kita dah dengar daripada sahabat andai, kita dah dengar daripada teman-teman, seluruhnya berbagai-bagai versi yang diceritakan, yang ada kaitan langsung atau tidak kaitan langsung dengan seorang insan namanya Hasan Muhammad Ali. Sampailah masanya di Kemaman ini, saya ingin menerangkan kepada saudara beberapa perkara. Malam ini saudara bernasib baik kerana saudara mendengar daripada mulut Hasan Ali sendiri. Orang putih kata, you are listening from the horse's mouth, daripada mulut kuda itu sendiri. Bukan daripada orang mencerita, bukan daripada orang dapat daripada orang terus cerita, bukan daripada orang yang ketiga dapat orang yang kedua pergi orang yang pertama untuk bercerita, tapi tuan-tuan dapat mengetahuinya daripada mulut Hasan Ali sendiri. Pertama, yang favorite question ialah untuk teman-teman saya di sini, teman-teman PAS. Walaupun saya tidak lagi menjadi ahli PAS, dipecat daripada menjadi ahli PAS, tapi hati sanubari, jiwa saya, jiwa dalam, jiwa luar, rohnya masih bersama-sama dengan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, walaupun saya sudah dipecat, tapi hati saya bersama-sama dengan ulama-ulama yang ingin menjunjung agama Allah. Tapi saya nak menyebut, hati saya, fikir saya, tangan saya, kaki saya, otak saya tidak bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan parasit yang menjatuhkan PAS, yang menyelewengkan PAS, yang mengeluarkan PAS daripada landasannya, yang mengeluarkan PAS daripada negara Islam menjadi negara kebajikan, yang menjadikan PAS, saudara-saudara, tak ubah seperti parti-parti yang lain dalam pakatan, yang menjadikan PAS begitu intim dengan DAP, ada kalanya tunduk dengan DAP, ada kalanya situasi-situasi ini diperkudakan oleh DAP dan PKR. Disitulah yang menyebabkan Hasan Ali berfikir dan terus berfikir, mengambil satu tindakan, tuan-tuan dan puan, semata-mata untuk meletakkan teman-teman PAS yang saya hormati, untuk meletakkan PAS kembali kepada landasannya, untuk meletakkan PAS yang sudah berakar umbi melebihi 60 tahun kembali ke pengkalannya, kembali ke pangkuannya. Saya masuk PAS 15 tahun yang lalu. Saya nak bagi tahu teman-teman saya yang saya hormati, teman-teman saya yang saya kasihi, saya rasa dari segi kemanusiaan hubungan saya dengan orang PAS, sama ada orang PAS di Terengganu, di Kelantan, di Johor, di Selangor, di mana pun, hubungan antara manusia terus terjalin. Sama ada saudara orang PAS atau tidak orang PAS. Saya pernah menjadi naib presiden PAS selama 6 tahun berturut-turut. Presiden, timbalan presiden, naib presiden. Saya menjawat jawatan naib presiden PAS selama 6 tahun berturut-turut. Saya memegang jawatan pesuruh jaya PAS negeri Selangor 8 tahun berturut-turut, 4 penggal berturut-turut. Jadi saya rasa asosiasi saya dengan teman-teman PAS, asosiasi saya dengan ulama-ulama yang sentiasa saya menghormati. Tuan-tuan cari di mana ada tulisan saya, di mana ada komen saya yang tidak selari dengan kehendak ulama, di mana ada komen saya yang memperkecilkan ulama,
Di mana komen saya yang tidak menyokong ulama, sama ada dalam PAS atau di luar PAS. Tapi betul, saya akui, memang saya tidak boleh bersekongkol dengan kumpulan parasit-parasit dalam PAS. Sebentar lagi saya akan cerita siapa dia, karakter-karakter orang yang termasuk kumpulan-kumpulan parasit dalam PAS ini. Tuan-tuan nak dengar atau tidak? Tuan-tuan nak dengar atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya harap teman-teman PAS yang datang pada malam ini, saya yakin 30% yang hadir pada malam ini adalah teman-teman PAS. Saya harap tuan-tuan dengar baik-baik, tuan-tuan nilai baik-baik, tuan-tuan renungkan baik-baik. Jangan tuan-tuan terjun kepada conclusion. Jangan tuan-tuan terjun kepada kesimpulan terus-menerusnya. Tuan-tuan kena guna. Kita ada otak untuk berfikir. Kita mata untuk memandang. Kita ada telinga untuk mendengar. Kita ada hati untuk merasakan. Rasakanlah, gunakan hati. Pikirlah, gunakan otak. Rasakan dengan, pandanglah dengan menggunakan mata. Dengarlah dengan menggunakan telinga. Lepas itu, tuan-tuan mempunyai kekuatan sendiri untuk membuat keputusan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya menjadi exco, ahli exco Kerajaan Negeri Selangor. Tak ada ahli politik, tak ada ahli politik yang hadir atau yang tidak hadir pada malam ini yang tidak mahu menjadi anggota exco. Tak ada. Semuanya bercita-cita nak jadi exco. Exco ialah menteri di peringkat negeri. Exco ialah menteri di peringkat negeri. Bagi negeri-negeri Semenanjung dipanggil exco. Bagi Sabah dan Sarawak dipanggil apa tuan-tuan? Bagi Sabah dan Sarawak dipanggil apa? Menteri. Menteri Pengangkutan, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Infrastruktur, Menteri Hal Ehwal Islam, itu di peringkat negeri. Saudara-saudara, saya dipecat. Pada 8 hari bulan Januari, saya dipecat. Pasal apa saya dipecat? Saya dipecat itu satu peristiwa. Tetapi pasal apa Hasan Ali dipecat? Saudara-saudara, saya nak bagi tahu malam ini. Saya dah bagi tahu juga di tempat lain. Berdasarkan kepada keadaan dan situasi, kadang-kadang teman meminta saya dalam caraan saya mesti menyebut hal pemecatan itu. Saya dipecat bukan kerana saya minum arak. Saya dipecat bukan kerana saya berjudi. Saya dipecat bukan kerana saya berkhalwat. Hari ini dengannya ada cerita khalwat. Saya dipecat bukan kerana saya berzina. Saya dipecat bukan kerana saya pergi rumah urut. Saya dipecat bukan kerana saya berkaraoke. Saya dipecat bukan saya terlibat dalam hiburan-hiburan yang di luar batas. Saya dipecat bukan saya ambil harta negeri untuk jadikan harta sendiri. Saya dipecat bukan kerana saya menyalahgunakan wang negeri. Saya dipecat bukan kerana saya secara terang-terang, secara gelap-gelap atau secara terang-terang mengkhianati pentadbiran negeri, mengkhianati parti. Tetapi saya dipecat kerana saya nak julang Islam. Nanti saya cerita tuan-tuan. Saya dipecat kerana saya nak mengagungkan Islam. Saya dipecat kerana saya nak memertabatkan Islam. Saya dipecat sebab saya mengambil tindakan-tindakan yang pasti untuk menentukan Islam remain to be supreme in this country. Saya dipecat oleh kerana saya tidak bersekongkol dengan teman-teman dalam PAS yang saya namakan sebagai kumpulan-kumpulan parasit yang redha, yang rela bekerjasama dengan parti-parti seperti DAP yang jelas-jelas pimpinan DAP, pimpinan pertengahan DAP, pimpinan bawahan DAP, jelas-jelas pimpinan yang atas mengatakan, kalau kamu nak tegakkan negara Islam, kalau kamu nak bina masyarakat Islam berdasarkan Al-Quran, maka kamu langkah mayat aku terlebih dahulu.
Itu bukan satu perkara yang saudara baru dengar malam ini. Siapa yang cakap begitu? Siapa yang cakap begitu? Kalau kamu nak jalankan Islam di Selangor, di Malaysia, over my dead body. Siapa yang cakap begitu? Betul kat sini. Bayang saudara, bagaimana kita boleh bersekongkol dengan sebuah parti, menjalin hubungan secara politik. Parti itu tidak mengiktiraf Islam. Parti itu tidak mahu Islam. Parti itu tidak mau memertabatkan Islam. Parti itu tidak mau memuliakan Islam. Parti itu tidak mau mengagungkan Islam. Parti itu tidak mau menjulang Islam. Parti itu tidak mau terlibat untuk apa sahaja aktiviti-aktiviti yang menokong kepada aktiviti untuk memperkemaskan kedudukan Islam. Bayang saudara. Persoalannya saya nak tanyakan kepada teman-teman di Kemaman. Salahkah Hasan Ali? Salahkah Hasan Ali mengambil satu tindakan saudara-saudara supaya PAS terus berada di pengkalan asalnya? Apa pengkalan asalnya? PAS tidak pernah lari daripada prinsipnya untuk menegakkan negara Islam base atas dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bukalah perlembagaan PAS. Saudara buka perlembagaan PAS, saudara akan dapati PAS sebagai sebuah parti Islam di Malaysia ini ingin menegakkan negara Islam, masyarakat Islam berpandukan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Macam mana nak buat? Kalau salah satu komponen parti yang menjadi komponen untuk menegakkan negeri, Selangor, dulu Perak sekejap, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah, kalau salah satu daripada komponen partinya atau dua komponen partinya tidak berniat, tidak berhasrat, tidak mau menolak idea untuk menegakkan negara Islam. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, negeri Kedah, DAP seorang aja. Dalam bulan Ramadan yang lepas, Exco dan Menteri Besar telah membuat keputusan bagi menghormati Ramadan, tutup pusat-pusat hiburan yang menjolok, tutup pusat-pusat hiburan yang keterlaluan, tutup pusat-pusat hiburan yang didapati keluar daripada kelaziman. Apa yang dah berlaku? Apa yang dah berlaku? Yang nak ditutup ini pun saudara-saudara yang ada kaitan khusus dengan orang Islam sahaja. Apa dah jadi? Kenyataan sudah dibuat, Exco sudah buat keputusan, negeri sudah buat keputusan, tapi tidak boleh dilaksanakan. Pasal apa tidak boleh dilaksanakan? DAP menentang. Tuan-tuan bayangkan, DAP menentang. DAP tidak mau bekerjasama. DAP menghalang. Nanti saya cerita pengalaman peribadi saya pula. Akhirnya dirujuk kepada PAS Pusat. PAS Pusat membuat keputusan dan saya yakin parasit-parasit ini mempengaruhi keputusan itu. Apa keputusannya? Tarik balik larangan itu. InsyaAllah tuan-tuan, malu tuan-tuan. Tarik balik larangan itu. Macam mana tuan-tuan? Niat Menteri Besar begitu murni, niat Exco begitu murni, niat orang-orang alim di Mekah, ulama-ulama begitu murni, niat rakyat di Kedah begitu murni. Tapi saudara, DAP menentang. DAP tidak mengizinkan. DAP tidak memberi persetujuan. DAP tidak memberikan kerjasama. Bahkan
DAP memaksa pemimpin-pemimpin PAS termasuk Menteri Besar untuk menarik balik arahan yang dikeluarkan. Pimpinan PAS pusat bukan menyebelahi Menteri Besar. Pimpinan PAS pusat bukan melindungi Menteri Besar. Pimpinan PAS pusat bukan menyokong Menteri Besar. Sebaliknya, saudara, seolah-olah tunduk kepada kehendak DAP. Saya ambil contoh peribadi sebagai exco. Saya bekas exco, mantan exco, menjadi exco 3 tahun 11 bulan. Mengenai arak, saya turun padang sendiri untuk menentukan di peringkat awalnya beberapa kawasan yang majoritinya diduduki oleh orang Islam, orang Melayu di Shah Alam, Seksyen 1 sampai Seksyen 24. Kita harap outlet tempat menjual arak tidak lagi menjual arak disebabkan kawasan itu majoritinya 70%, 80%, 90% penduduknya terdiri daripada orang Islam dan orang Melayu. Siapa yang menentang? DAP menentang. Siapa yang menentang? PKR menentang. Siapa yang menentang? Yang ini saya boleh menangis, tuan-tuan dan puan. Siapa yang menentang? Orang PAS, pimpinan PAS terdiri daripada parasit-parasit ini menentang. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan dalam posisi saya. Tuan-tuan jangan bayangkan tuan-tuan seorang guru di Kemaman, seorang guru di Besut, seorang guru di Kampung Tuan, seorang guru di Kampung Pandan, seorang Pengkalan Pandang, seorang guru di Jaya, di Kampung Jaya. Tapi tuan-tuan letakkan diri tuan macam saya, tempat kedudukan saya sebagai exco Kerajaan Negeri Selangor yang menjaga hal ehwal Islam. Antara portfolio saya ialah hal ehwal Islam. Bayang, saya nak bergerak DAP sekat, saya nak bergerak PKR sekat. Yang sedihnya bertambah pilu, sedih bertambah pilu. Saya nak bergerak cergas, menjalankan peraturan Allah, namanya Enactment Jenayah Syariah 1995 di negeri Selangor. Orang PAS sendiri, pimpinan PAS menentang. Pasal apa mereka menentang? Mereka kata kita dalam pakatan bersama DAP, hormati DAP. Pasal apa mereka menentang? Kita dalam pakatan bersama PKR, hormati PKR. Saudara, pasal apa nak hormat DAP PKR? Pasal kita nak ke Putrajaya. Siapa? Who can buy such an argument? Siapa boleh terima argument ini? Saya nak bagi tahu teman-teman orang PAS, teman-teman yang saya hormati, orang PAS yang hadir pada malam ini. Cuba tuan-tuan letakkan pada kaki Hasan Ali. Tuan-tuan letakkan kepada kasut Hasan Ali. Tuan-tuan pakai baju Hasan Ali, baju exco Hasan Ali. Tuan-tuan pakai songkok Hasan Ali, kupiah Hasan Ali. Tuan-tuan pakai minda Hasan Ali. Nak tegakkan Islam, bukan nak tegakkan Islam sebagaimana yang sepatutnya ditegakkan dengan hudud, dengan hukum hudud dan sebagainya. Bukan. Hanya enactment jenayah syariah untuk orang Islam saja yang dia punya penaltinya 532, 5,000, 3,000 dan 2,000. Tak ada hudud di dalamnya. 5,000 tuan-tuan, kesalahan 5,000. 3,000, 2,000. Bayang, kesalahan di peringkat dendanya RM5,000. Menjual arak, minum arak didapati bersalah RM5,000. Boleh dikurangi lagi. Setakat membeli arak saja RM3,000. Boleh dikurangi lagi. Berkhalwat RM3,000. Boleh dikurangi lagi. Malam ni ada peristiwa khalwat yang telah pun dibentangkan, yang telah pun disebutkan dalam TV sebentar tadi. Bayang tuan-tuan dan puan. Itu pun tak boleh buat, tuan-tuan dan puan. Itu pun tak boleh buat. Saya cuba nak buat. Dalam enactment jenayah syariah Selangor 1995,
Lebih daripada 40 kesalahan-kesalahan jenayah syariah. Mencuri, merompak, tidak berpakaian secara Islam, laki-laki pakai cara perempuan, perempuan pakai cara laki-laki, minum di tempat khalayak ramai, mabuk di khalayak ramai, tak pergi sembahyang Jumaat, tak berpuasa. Tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? DAP menentang. Pasal apa DAP menentang? Walaupun dalam enactment itu disebut, wahai teman-teman daripada cukai, wahai teman-teman daripada kampung-kampung, daripada mukim-mukim Binjai, mukim Teluk Kalong, saya nak sebut pada malam ini. Kenapa DAP menentang? Tak ada kaitan dengan DAP. Yang bersalah itu orang Islam. Kalau orang Cina menjual arak, mereka tak kena. Orang India jual arak, mereka tak kena. Orang Kristian jual arak, mereka tak kena. Orang India Kristian menjual arak, mereka tak kena. Orang Islam, barulah undang-undang ini terpakai kepada mereka. Anak orang Cina beli arak, tak kena. Anak orang India beli arak, tak kena. Anak orang Cina telanjang pakai baju separuh bogel, tak kena. Bayang. Tapi kenapa DAP menentang? DAP menentang. Macam juga Karpal Singh mengatakan. Pemuda-pemuda PAS, teman-teman PAS yang saya hormati sekalian. Teman-teman PAS yang hadir begitu ramai pada malam ini. Satu kehadiran yang saya hebat, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dekat sini, penuh orang, tuan-tuan. Penuh orang ni. Makin gelap, makin ramai orang. Makin gelap, makin ramai orang. Sebelah sini, ramai ni. Sebelah sana ramai, di belakang sana ramai. Tuan-tuan kalau naik pentas ni, tuan-tuan nampak dekat sini. Saya tak nampak orang-orang, tuan-tuan. Sampai jalan sana semuanya orang belaka ni. Kenapa DAP menentang? Padahal enactment jenayah syariah Selangor itu untuk orang Islam, orang Melayu khususnya. Orang Islam saja. Tidak ada kaitan dengan orang Cina, orang India yang beragama selain daripada agama Islam. Mereka menentang macam Karpal Singh. Minta pemuda menarik balik rancangan pemuda. Nak mengadakan demonstrasi besar-besaran. Nak mencegah secara besar-besaran. Masa hari kekasih Valentine's Day. Valentine's Day, hari kekasih. Pemuda PAS mengatakan masa hari kekasih itulah di antaranya hari-hari yang membibit membuahkan zina, yang membibit membuahkan anak luar nikah, yang membibit membuahkan muda-mudi yang hilang hala tuju dalam kehidupan, hilang gantungan dengan mak bapak, hilang hubungan dengan teman-teman yang ingin bercerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara, argumen Karpal Singh berkata, walaupun kami tidak terlibat, tapi kami nak hormati orang Islam yang terlibat. Kami sayang dengan orang Islam yang terlibat. Kerana mereka juga sepatutnya dipertahankan atas prinsip human rights atau hak asasi manusia. Betul mungkin. Atas nama human rights, jangan tangkap dia. Atas nama human rights, biar mereka mabuk bergoleng-goleng di tepi jalan. Jangan sentuh dia. Itu pilihan dia. Itu kemahuan dia. Satu lagi bukan human rights. Satu lagi individual freedom. Kebebasan individu. Itu pilihan individu. Nak berzina, pilihan individu. Biarkan. Nak khalwat, pilihan individu. Biarkan. Tuan-tuan, saya sebagai exco, wahai orang-orang PAS, tuan-tuan nak saya diam diri? Saya boleh mengambil satu keputusan berdiam diri. Berdiam diri. Gaji exco sangat lumayan walaupun tak mewah. Keretanya dibayar, rumahnya dibayar, api dibayar, air dibayar, telefon dibayar, orang gaji dibayar, tukang kebun dibayar, pemandu dibayar. Setahun sekali tuan-tuan perjalanan-perjalanan dalam negeri bersama isteri anak-anak dibayar. Satu penggal sekali perjalanan yang paling jauh dalam dunia, pergi ke Amerika, pergi ke England, Eropah, isteri anak-anak dibayar. Naik first class, business class. Siapa yang tak nak, tuan-tuan? Tuan-tuan bagi tahu mana-mana ahli politik yang tak mau. Tapi Hasan Ali boleh senyap saja, tak buat apa-apa pun. Cukup 5 tahun election, mungkin kita menang lagi. Cukup 5 tahun election, mungkin menang lagi. Tapi jiwa Hasan Ali menangis. Menangis merintih jiwa Hasan Ali. Menangis merintih.
saudara. Itulah di antara sebabnya Hasan Ali disingkir, dipecat. Saya cuba nak menghalang tempat-tempat perjudian, sama aja. DAP tak setuju, PKR tak setuju, dalam PAS pimpinan PAS tak setuju, terutama dalam kumpulan-kumpulan parasit. Baik, saya jelaskan sekarang sebelum saya lupa. Siapa kumpulan parasit? Yang pertama, kumpulan parasit ni yang ideologi mereka, fikiran mereka, benak hati mereka nak ke Putrajaya saja. Tak kisah apa jadi, Putrajaya. Zikir mereka, zikir Putrajaya. Subhanallah, 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 subhanallah. Putrajaya, 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 Putrajaya. Atas nama nak ke Putrajaya, tak perlu nak cerita Islam. Satu hari, saudara, nanti kita nak bawa pensyarah yang glamour sekarang ini, orang Terengganu, namanya Ustaz Hasan Basri Muhammad. Abang dia Dr. Yusuf Muhammad daripada UIA. Saya boleh bawa dia kemari, tuan-tuan. Sangat glamour sekarang ni. Orang sana panggil, orang sini panggil. Diary dia sampai bulan April dah penuh dah. Saudara, dia bersyarah pada masa itu bersama dengan seorang yang mewakili kumpulan parasit dalam PAS. Kumpulan parasit ni bercakap dulu. Habis kumpulan parasit bercakap, berceramah, pengurusi nak mempersilakan Ustaz Hasan Basri untuk ambil giliran untuk berceramah. Sebelum parasit ini keluar meninggalkan dewan, meninggalkan pentas, kerana ada satu carahan di tempat yang lain, dia pergi berjumpa dengan Ustaz Hasan Basri di belakang yang sedang duduk. Bagi tahu Ustaz Hasan Basri, Ustaz, untuk malam ini tolong jangan sebut-sebut persoalan murtad. Jangan sebut, Ustaz, jangan sebut. Jangan jadikan tajuk. Jangan buat apa-apa ulasan mengenai murtad. Macam mana, tuan-tuan? Dilaporkan kepada saya sebagai exco. Macam mana? Saya nak bagi tahu teman-teman, teman-teman orang PAS yang saya hormati sekalian ini. Macam mana? Apa kedudukan kita sebagai seorang Muslim? Apa kedudukan kita sebagai seorang yang beriman? Apa kedudukan kita, saya sebagai exco yang ada kuasa? Exco yang ada kuasa ditegah daripada menggunakan kuasa kerana nak ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan, saya juga minta ditutup rumah-rumah urut. Rumah urut yang tidak berlesen jauh lebih banyak daripada yang berlesen. Banyak rumah urut. Sana rumah urut, sini rumah urut. Pengurut daripada Siam, pengurut daripada negeri China, pengurut daripada Taiwan, pengurut daripada Nigeria, pengurut daripada Nigeria. Begitu banyak rumah urut. Kajian menunjukkan yang mendatangi rumah urut 70% orang Islam, orang Melayu, orang Islam. Kalau setakat urut kerana ketegangan, otot-otot, tak apa. Tapi akhlaknya tak betul lagi, hukumnya tak betul lagi. Tak boleh kata tak apa. Tapi bukan urut itu. Urut itu sebagai hanya pendahuluan. Hasan Ali nak senyap? Sebagai exco agama, saya bertanggungjawab dengan Menteri Besar. Saya boleh bagi tahu Menteri Besar, saya tak boleh buat Tan Sri pasal DAP tak setuju. Dia boleh terima agaknya. Saya tak boleh buat pasal PKR tak setuju. Dia boleh terima. Saya tak boleh buat pasal parti saya sendiri tak setuju. Mungkin dia boleh terima. Tapi kalau persoalan itu datang daripada Allah, jawapan saya seperti itu, tuan-tuan ingat Allah boleh terima? Wahai orang PAS, adakah Allah boleh terima?
Saudara, saya nak bagi satu contoh lagi. Saudara pernah dengar dan baca peristiwa DUMC, Damansara Utama Methodist Church. 2 hari yang lepas, Menteri Besar seolah-olah mencabar saya. Menteri Besar Selangor cabar saya. Hasan, buktikan yang betul-betul ada di Selangor ini orang Melayu, orang Islam murtad. Ini adalah rekaan-rekaan kamu. Mungkin dia tak kata begitu, tapi lebih kurang begitulah. Mungkin ayat dia tak menuju begitu. Ini rekaan-rekaan kamu. Pasal kamu buat rekaan-rekaan yang sedemikian, sudah timbul keresahan di negeri ini. Sudah timbul keresahan. Keresahan apa? Yang resah ialah DAP. Yang resah ialah PKR. Yang resah ialah parasit dalam PAS. Menteri Besar kata dia nak datangkan pegawai-pegawai MAIS dan JAIS untuk selidik kenyataan-kenyataan yang pernah saya buat. Memang sebenarnya wujud proses memurtadkan orang-orang Islam, orang Melayu terutamanya. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, semasa saya menjadi ahli exco hal ehwal Islam berkenaan dengan murtad sudah melanda kita. Satu fenomena tuan-tuan dan puan yang telah melanda masyarakat Selangor, masyarakat Malaysia, orang Melayu dimurtadkan, keluar daripada Islam, menggugurkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Kristian beramai-ramai. Ada ratusan. Daripada cerita mereka yang dimurtadkan, saya ada 56 orang yang kami bimbing dalam USA, unit selamatkan akidah, di bawah portfolio saya dahulu. Kita bimbing mereka, suami, isteri, anak, adik, abang, kakak, jiran, tetangga, sahabat. Kita bimbing mereka yang sudah dimurtadkan, mereka yang sudah dibaptize, mereka yang sudah, tuan-tuan dan puan, mereka yang sudah dibaptize, yang sudah menjalani proses acara untuk keluar daripada Islam masuk Kristian. Orang Melayu macam saya, kulit macam saya, rupa macam saya, cakap macam saya, adat resam macam saya, cara makan macam saya, cara minum macam saya, cara membela anak macam saya, cara kahwin macam saya, cara hidup harian macam saya. Tapi saya masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka telah menggugurkan kalimat itu dengan mengakui kewujudan Allah yang lain, Tuhan yang lain, Tuhan orang Kristian. Wahai orang-orang PAS, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kalau kita ingat dalam muka depan sebagian besar daripada surat khabar utusan Malaysia, berita harian, dalam sinar harian, surat khabar utama, dalam news, dalam berita-berita TV menyebut Sultan Selangor sebut memang wujud fenomena mengkristiankan orang Islam, memurtadkan orang Islam di DUMC. Statement. Beta kecewa, beta sedih. Beta sedih, sebut, beta sedih. Tetapi beta tidak mengizinkan dibawa ke mahkamah sebab orang JAIS semasa membuat penyiasatan kurang teliti. Ada beberapa perkara-perkara teknikal yang tidak diambil kira, menyebabkan kalau dibawa ke mahkamah dikhawatiri akan kalah dalam mahkamah, menyebabkan perasaan serba bersalah dan menyebabkan kredibiliti JAIS akan terancam. Itu lebih kurang titah baginda. Macam mana Menteri Besar nak nafikan ini? Macam mana Menteri Besar? Menteri Besar tak pernah tanya saya. Saya ada rangkaian 56 orang. 56 orang. Menteri Besar tak pernah tanya saya. Wakil Menteri Besar tak pernah tanya saya. Wakil Menteri Besar tak pernah nak ambil tahu hal ini.
Tapi 2 hari yang lepas dicabarnya saya dalam sinar harian, muka depan, buktikan Hasan Ali. Kalau betul-betul wujud apa yang dikatakan proses pemurtadan orang-orang Melayu, orang Islam di Selangor ini. Ratusan, ribuan. Nanti kami akan tunjukkan. Tadi di Kuala Terengganu kita tunjukkan. Kita tunjukkan interview dengan mereka yang sudah dimurtadkan. Mereka yang sudah dibaptize. Cakap Melayu, orang Melayu, rupa Melayu, seluruhnya. Bukan dia seorang, bukan istrinya, bukan hanya suaminya, bukan anaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya. Ratusan lain kalau mengikut pandangan dia, ribuan lain. Dan proses pemurtadan ini datang ke Cukai, datang ke Kemaman, datang ke Teluk Kalong, datang ke Kijal, datang ke Ibul, datang ke Geliga. Mereka membawa tuan-tuan pedawah-pedawah Kristen daripada seluruh dunia. Seluruh dunia. Daripada Norway, daripada Sweden, daripada Holland, daripada United Kingdom, daripada Australia, daripada Amerika, daripada Canada. Yang paling ramai sekarang ialah daripada Korea Selatan, daripada Filipina, daripada Indonesia. Tiap-tiap orang yang datang ada PhD. Kadang-kadang ada 2 PhD. Satu orang ada 2 PhD. Pengajian dalam psikologi, pengajian dalam anthropology, pengajian dalam social psychology, pengajian dalam Islamic studies, bukan Islamic studies, pengajian mengenai religion, agama, pengajian mengenai comparative religion, perbandingan agama. Orang ini Kristian. Orang ini pemimpin-pemimpin Kristian. Orang ini ketua-ketua Kristian. Datang di Malaysia, tiap-tiap orang datang 1 tahun tinggal di Malaysia. 1 tahun. 1 tahun. Engkau pergilah ke Kuala Terengganu, engkau pergilah ke Maman, engkau pergilah ke kampung-kampung, engkau pergilah Pengkalan Pandan, engkau pergilah Kampung Jaya, engkau pergilah Taman Rumah Murah Gong Limau. Bayang tuan-tuan, Hasan Ali nak senyap. Hasan Ali tak ambil tindakan sebagai exco agama. Saya nak sebut Hasan Ali telah bertindak. Saya nak sebut Hasan Ali, tuan-tuan, telah menghadapi risiko. Apa risikonya? Dipecat daripada PAS, risiko besar. Dipecat daripada EXCO, risiko besar. Hasan Ali menghadapi kedua-duanya, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-duanya. Mana orang PAS? Orang PAS dengar daripada mulut orang lain. Tuan-tuan tak dengar daripada Hasan Ali sendiri. Tak ada orang PAS Kemaman yang telefon saya. Tak ada setiausaha PAS Kemaman telefon saya. Tak ada orang Kemaman datang ofis saya, jumpa, nak dengar cerita daripada saya. Orang PAS tak bagi orang PAS datang kemari. Hasan Ali nak datang sini, orang PAS tak bagi orang PAS datang. Tadi kita ada program, tuan-tuan, di Kuala Terengganu, 6,000 orang. 7,000, 6 ke 7,000 orang di stadium tertutup di Kuala Terengganu. Kita cerita mengenai akidah Islamiyah dalam program yang namanya Himpun. Orang PAS tak datang. Orang PAS tak dibagi datang. Orang PAS dihalang daripada datang. Orang PAS disekat daripada datang. Orang PAS boleh berhimpun berdemonstrasi, namanya bersih. Orang PAS boleh berhimpun, berdemonstrasi, berbagai-bagai lagi tuntutan di bawah human rights, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR. Tapi orang PAS tak boleh datang hal akidah. Tuan-tuan cuba bayangkan, wahai orang-orang PAS, tuan-tuan tak berfikir ke nak memikirkan? Tuan-tuan tak boleh datang majlis mengenai akidah. Tuan-tuan tak boleh mendengar cerita-cerita akidah yang benar-benar datang cerita daripada mulut mereka yang terlibat, mulut mereka yang sudah dimurtadkan. Apa nak jadi kita punya ketua-ketua kita? Apa nak jadi ketua-ketua PAS? Yang diputua PAS, setiausaha PAS kawasan, bendahari-bendahari, AJK PAS kawasan. Gunalah logik akal. Saudara bercerita tentang akidah bagai nak gila lah. Dalam hal mengenai kita punya usrah dalam tarbiyah kita. Akidah. Tapi bila dalam lapangan kita cerita akidah, orang PAS disekat daripada datang. Tuan-tuan, saya nak sebut
salah satu daripada perkara yang disebut yang menyebabkan saya dipecat. PAS telah memutuskan supaya pimpinan PAS tidak menyertai himpun atas 3 sebab. 3 sebab ini, tuan-tuan dan puan, saya hadir dalam mesyuarat. 3 sebab jangan hadir himpun. Pertama, dia kata himpun tu Majlis UMNO. Tuan-tuan cuba buktikan, tuan-tuan. Kita dah buat 6 kali himpun ni. Melaka Negeri Sembilan kita dah buat, Perak kita dah buat, Kuala Lumpur kita dah buat, Negeri Sembilan kita dah buat, InsyaAllah Terengganu kita dah buat, Johor kita akan buat. Tuan-tuan, cari satu bukti yang ini anjuran UMNO. Cari satu bukti himpun dikelolakan oleh UMNO. Cari satu bukti himpun dibiayai oleh UMNO. Kesian, tuan-tuan, orang-orang yang genuine atas nama akidah, peniaga-peniaga tanpa mahu nama mereka disebut menyumbang. Orang-orang korporat yang sedar tanpa mahu nama-nama mereka disebut menyumbang. Orang-orang yang sedar tentang peri pentingnya kita menangani murtad, menyumbang. Saudara, saya juga nak menyebut, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, tentang parasit-parasit dalam PAS. Siapa dia parasit? Mungkin orang PAS sendiri tak boleh jawab. Saya dah bersama-sama dengan mereka naik Presiden PAS, Pesuruhjaya PAS, Selangor 8 tahun, naik Presiden 6 tahun. Sejak saya masuk PAS 15 tahun, tak pernah saya tidak menang menjadi ahli jawatankuasa PAS Pusat. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, kumpulan-kumpulan parasit ini, kumpulan yang taksub cita-cita mereka nak pergi ke Putrajaya. Pertama, kumpulan yang menyokong habis-habisan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat. Sokong masalah moral yang berintik-rintik, masalah moral yang bertali arus yang sedang dihadapi oleh Ketua Umum ini, diketepikan, ditutup sebelah mata oleh parasit-parasit ini. Pasal nak pergi Putrajaya. Bayang masalah moral yang sedang dihadapi. Tak kisahlah apa keputusan hakim dalam kes dengan Saiful Bahri. Saudara-saudara, semua rakyat, semua mereka yang bertanggungjawab, semua mereka yang berkaitan, minta dia supaya buat sumpah laknat. Kes-kes yang lalu, kes-kes, rangkaian kes, bukan satu kes, rangkaian kes-kes, rangkaian kes-kes akan menjadi tenggelam, akan menjadi susut, akan menjadi hilang kalau dia bersumpah laknat. Orang lain dah sumpah laknat, Saiful dah sumpah laknat, kenapa dia tak sanggup nak sumpah laknat? Saya kawan baik dia, sama pengajian universiti, sama umur, kalau dia tua pun tua 2-3 bulan daripada saya. Saya hormati dia satu masa dahulu, saya bersama dia satu masa dahulu. Tapi saya tidak boleh bersekongkol dengan orang yang hilang moral, orang yang tidak ada moral, orang yang moral tercemar. Apalagi di akhir-akhir ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia minta penduduk dunia, masyarakat dunia bersama-sama membantu menjamin Israel, keselamatan Israel itu dipertahankan. Dia minta seluruh penduduk Islam dunia, bahkan seluruh penduduk dunia, negara dalam dunia, kerajaan dalam dunia, bersama-sama membantu mempertahankan Israel, untuk menentukan Israel terus wujud, untuk menentukan Israel terus membunuh orang Palestin, untuk menentukan Israel terus memburu orang-orang Palestin, pelarian-pelarian Palestin, untuk menentukan Israel boleh terus-menerus mengebom dengan peluru berpandu pemimpin-pemimpin Palestin. Presiden PAS telah membuat kenyataan. Antara kenyataan yang paling tegas yang saya salut
Saya salut tuan-tuan, saya hormati kenyataannya. Tapi setakat mana kenyataannya boleh dipertahankan oleh parasit-parasit ini? Apa dia kata? Adalah haram membuat kenyataan menyokong Israel, negara yang diwujudkan secara haram. Tuan-tuan, itu dia. Adalah haram menyokong, membuat kenyataan yang menggambarkan sokongan kepada negara Israel yang kewujudannya adalah haram. Macam mana tuan-tuan sekarang? Macam mana parasit-parasit itu? Haram. Tapi kenapa terus bersekongkol dengan dia? Kenapa terus tunduk dengan dia? Kenapa nak jadikan dia Perdana Menteri? Kenapa nak melonjakkan dia ke Putrajaya jadi Perdana Menteri? Dia sebut, aku nak jadi Perdana Menteri. Dalam penjara pun aku nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, orang PAS, sedarlah orang-orang PAS. Sedarlah orang-orang PAS. Fikirlah orang-orang PAS. Mursyidul Am pula mengeluarkan satu kenyataan yang lagi hebat lagi. Apa dia kata? Kamu tarik balik kenyataan kamu. Kamu buat kenyataan dengan Wall Street Journal. Tarik balik kenyataan kamu. Atau kamu saman Wall Street Journal. Oi, satu kenyataan yang sangat hebat tuan-tuan. Saya yakin kenyataan itu keluar hasil daripada saya dipecat, sebahagian daripada implikasi pemecatan saya ini. Bayang tuan-tuan dan puan. Tapi terus bersekongkol. Parasit-parasit menjunjung, membawa orang ini ke sana kemari, mempertahankan tindakannya, mempertahankan dia sokong Israel, mempertahankan dia membunuh orang-orang Palestin, mempertahankan bumi, tidak mempertahankan bumi Palestin, tapi menjunjung hasrat untuk membela Israel. Dan akhirnya kalau mereka ke Putrajaya, saya yakin, saya yakin daripada kajian saya, pengamatan saya, kajian-kajian yang dibuat oleh orang lain, di antara perkara yang mereka buat kalau mereka dapat Putrajaya ialah memberi pengiktirafan kepada Israel. Tuan-tuan nak sokong dia? Tuan-tuan nak sokong dia? Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Akhirnya saudara, saya ingin berpesan kepada saudara teman-teman PAS pada malam ini. Malam ini saya serius, saya tak ada sikit pun nak ketawa, nak menyebabkan orang ketawa. Saya serius datang ke kemaman ini. Serius tadi masa saya berucap di Kuala Terengganu. Malam ini tuan-tuan dan puan, saya nak menerangkan daripada isi hati saya. Saya hendak orang-orang PAS seluruh Terengganu, pimpinan PAS, Putrajaya PAS, Timbalan Putrajaya PAS, seluruhnya sampai ke akar umbi untuk memikirkan balik. Pertama, perlu tak PAS terus bekerjasama dengan DAP yang terang-terang menentang tak mahu Islam? Nombor dua, perlu tak orang PAS terus bersekongkol dengan Ketua Umum Pakatan Parti Keadilan Rakyat dan Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat? Kerana cara hidup, masalah-masalah yang dia hadapi, risiko-risiko yang dia sedang hadapi, PAS terpalit dengan masalah-masalah dia. Tiga, macam mana PAS nak bersekongkol dengan orang ini, dengan pimpinan ini, pimpinan PKR ini, padahal pimpinan ini menyokong Israel. Wahai orang PAS, tuan-tuan takkan Perdana Menteri menyokong Israel? Tuan-tuan takkan Perdana Menteri yang akan mengiktiraf Israel? Tuan-tuan takkan Perdana Menteri yang akan bekerjasama dengan Israel? Tuan-tuan tak Perdana Menteri yang menidakkan Palestin, yang menidakkan ulama-ulama Palestin, yang membunuh kanak-kanak Palestin, yang memperkosa orang-orang perempuan di Palestin, yang menyebabkan 4,5 juta orang Palestin meninggalkan bumi Palestin, menjadi tuan-tuan orang buruan, menjadi orang-orang buruan, menjadi pelarian-pelarian. 4,5 juta, 4.5 million yang berada di Jordan, yang berada di Egypt, yang berada di Mesir, yang berada sebagainya, lari ke Saudi, ke Syria. Tuan-tuan, yang keempat, saya nak bagi tahu teman-teman PAS pada malam ini khasnya. Saudara, saya meramalkan untuk pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang,
parti yang akan menang besar-besaran dalam konteks di Selangor. Negeri-negeri yang banyak pendukung DAP. Dalam konteks Selangor, parti yang akan menang besar-besaran ialah DAP. Parti yang juga akan menang walaupun tidak berapa besar ialah PKR. Parti yang akan merudum, menjunam, jatuh ialah PAS. Sebab PAS sudah meninggalkan negara Islam. PAS sudah keluar daripada landasan. PAS menjadi kuda tunggangan kepada DAP. PAS menjadi kuda tunggangan kepada Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat atau Ketua Pembangkang. PAS bekerjasama dengan Ketua Umum yang akan akhirnya dikatakan oleh penulis-penulis akan mengiktiraf Israel. PAS bersekongkol dengan mereka yang mempunyai rekod moral, rekod akhlak yang tidak ada punya teruk selain daripada pemimpin yang sedemikian itu. Saudara-saudara, PAS kena bangun. PAS kena identiti sendiri. Saya dah jumpa orang, tuan-tuan, macam-macam jenis orang. Profesor-profesor saya jumpa, orang universiti saya jumpa, orang korporat saya jumpa, orang bisnes saya jumpa, orang biasa saya jumpa, pemimpin masyarakat saya jumpa. Dia kata, kenapa PAS mesti tanggung segala baggage? Kenapa PAS mesti tanggung segala salah laku orang-orang lain daripada parti lain dalam pakatan? PAS kena tanggung kesalahan-kesalahan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat. Malam ini diceritakan ada salah seorang daripada pemimpin tertinggi ditangkap khalwat. PAS kena tanggung. PAS kena bagi tangan. PAS kena bagi kaki. PAS kena bagi emosi. PAS kena bagi mata. PAS kena bagi telinga. PAS menanggung malu daripada orang yang tidak ada kaitan langsung dengan PAS. Kenapa PAS mesti tanggung? Mengapa PAS mesti tanggung, tuan-tuan dan puan-puan? Segala baggage yang dibawa oleh DAP, baggage yang tidak mahu Islam, baggage besar, tuan-tuan dan puan-puan. Beban besar. Kenapa PAS tanggung beban DAP? PAS tanggung beban PKR. PAS tanggung beban parasit dalam PAS. Dia kata kebanyakannya memberitahu saya, kalau PAS keluar daripada pakatan, PAS meninggalkan DAP, meninggalkan Pakatan Parti Keadilan Rakyat PKR, PAS akan menjadi salah satu daripada parti yang akan menjadi buruan, yang disayangi, yang akan dijunjung oleh rakyat di Malaysia, khususnya orang Islam di Malaysia. Saya bukan orang PAS lagi, tapi saya ikhlas memberikan tuan-tuan dan puan pesanan-pesanan ini. Terserah kepada tuan-tuan untuk memikirkannya. Ada logiknya tuan-tuan pakai, ada kesiumannya tuan-tuan pakai, ada yang boleh dipakai tuan-tuan pakai, yang tak boleh dipakai jangan pakai. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya tidak tuan-tuan bersama saya bangun, tuan-tuan bangun dalam 1 minit aja. Tuan-tuan bangun, tuan-tuan bangun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kuatkan tuan. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا